ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Semoga kita ini semua diberikan kejayaan dunia dan juga akhirat. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin membicarakan satu tajuk: Imam Mahdi antara penyelewengan dan kebenaran. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sejarah Islam telah mengungkapkan beberapa individu yang telah mendakwa diri mereka menjadi Imam Mahdi. Dakwah ini menyebabkan wujudnya perpecahan dan kekeliruan yang terjadi di kalangan umat Islam. Maka kegagalan membezakan antara penyelewengan dan kebenaran akan membawa implikasi besar terhadap keharmonian agama dan masyarakat Islam. Di Malaysia, setiap individu yang mendakwa diri mereka sebagai Imam Mahdi telah pun difatwakan sesat. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Fatwa Negeri Islam pun telah memutuskan bahawa dakwaan sebagai Imam Mahdi adalah sesat dan menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar. Ini boleh dilihat dalam kes pengharaman ajaran yang sesat Qadiani, Al-Arqam dan juga kelompok Syiah yang mendakwa imam mereka sebagai Imam Mahdi. Maka kita perlu mengenali tanda-tanda yang dinyatakan oleh Rasulullah agar kita boleh membezakan dakwaan Imam Mahdi yang palsu dengan siapakah sebenarnya Imam Mahdi yang benar. Persoalannya, kenapa segelintir masyarakat kita ini mudah terpengaruh dengan dakwah dan ajaran palsu seperti ini? Adakah kerana kelemahan kefahaman agama yang berlaku kepada mereka? Oleh itu, mimbar ingin memberikan penjelasan tentang Imam Mahdi, antara kebenaran dan penyelewengan berdasarkan nukilan hadis-hadis sahih yang sepatutnya menjadi sumber rujukan utama dalam mengenali Imam Mahdi, serta membezakan antara kebenaran dan penyelewengan yang dilakukan secara palsu oleh individu dan kumpulan tertentu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, Al-Imam Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, aku menyangka bahawa keluarnya Al-Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah telah bersabda, fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana
turun dan memerintah mereka, yakni Al-Mahdi pun berkata, marilah solat mengimami kami. Lantas Nabi Isa AS berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain sebagai kemuliaan Allah kepada umatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat, antara ciri-ciri Imam Mahdi adalah seperti berikut. Pertama, nama Imam Mahdi dan ayahnya adalah sama dengan nama junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Karakteristik Imam Mahdi yang dinyatakan dalam riwayat adalah jelas bahawa Imam Mahdi berasal daripada keturunan Rasulullah SAW melalui susur galur putri baginda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, sekiranya tidak berbaki daripada dunia ini melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehingga diutuskan seorang lelaki itu di kalangan aku dan dari ahli keluargaku, namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama sebagaimana ia, yakni bumi dahulunya, dipenuhi dengan kegelapan dan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, nasab Imam Mahdi berasal dari Ahlul Bait, yakni keluarga Rasulullah SAW melalui keturunan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ketiga, antara ciri fizikal rupa paras Imam Mahdi sebagaimana dinyatakan di dalam hadis adalah berdahi luas dan hidungnya mancung. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Al-Mahdi dariku, dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia Imam Mahdi akan menguasainya bumi selama 7 tahun. Keempat, dunia pada ketika itu telah berlaku kekacauan dan dipenuhi kezaliman dan penindasan. Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syekh Muhammad Ashraf Abadi rahimahullah menyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam turun selepas Imam Mahdi dan baginda akan membunuh Dajjal, atau baginda akan turun bersama Imam Mahdi dan membantunya dengan membunuh Dajjal. Baginda juga akan solat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Manakala dari aspek keberkatan zaman, pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, umat dikurniakan dengan keberkatan dan kesejahteraan sehingga penduduk bumi akan merasa aman dan makmur. Hadis yang diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, di akhir zaman umatku Imam Mahdi akan muncul. Allah akan menurunkan hujan, lalu bumi akan menumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Imam Mahdi akan membahagikan hasil bumi secara adil dan saksama, termasuklah binatang ternakan. Keadaan umat akan menjadi sejahtera pada ketika itu. Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Kelima, Imam Mahdi tidak mengaku, mencanang atau melantik dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi. Beliau juga tidak memaksa orang lain untuk percaya bahawa dia adalah Imam Mahdi ataupun membai'ahnya, karena beliau akan dilantik dan dibai'ah oleh umat Islam ketika itu lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala melayani
bersabda, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihullahu fi lailah. Imam Mahdi adalah keturunan kami ahli bait. Allah memperbaikinya, memberi taufik hidayah dalam satu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, perilaku dan pribadi Imam Mahdi juga merupakan seorang yang bertakwa, menguasai ilmu syariat dan mempunyai kebijaksanaan yakni hikmah yang sangat tinggi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita berwaspada dan tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan palsu yang cuba mengaku diri mereka sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya muncul dengan tanda-tanda yang jelas sebagaimana yang dirangkamkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Seorang yang beramal soleh, amanah, terbukti kebijaksanaannya dalam pengurusan dan menguruskan dan pemerintahan serta memerintah hal-ehwal umat Islam. Beliau juga tidak akan menganjurkan pecah belah di kalangan masyarakat yang sudah sedia ada. Bahkan beliau datang mempersatukan umat dan mempertahankan keadilan sesama mereka. Ini jelas apabila ada penyebaran dakwaan palsu bahawa Imam Mahdi adalah suatu perkara yang tidak benar apabila bercanggah dengan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran dari khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini dengan kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman akan menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, umat Islam hendaklah menolak dakwaan seseorang yang tiba-tiba mengaku dirinya Imam Mahdi, termasuk sebagai penolong tentera Imam Mahdi. Yang ketiga, akidah umat Islam boleh rosak jika mengaku, mendakwa dan memuja seseorang sebagai Imam Mahdi. Bahkan tindakan undang-undang boleh dikenakan kerana melanggar fatwa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Apakah yang ditunggu oleh mereka itu tidak beriman? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan yakni azab Tuhanmu atas kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu, yakni yang menjadi alamat dari hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu atau tidak berdusta mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami. Suratul An'am 158. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku biqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat wa farada 'alaina bil jihad. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa
ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatal muslimin wa ulata umurihim wa jami'al muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika sabdaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Had Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Had. Allahumma adbil auna wal hidayata wat taufiqa was sihhata wa salamata minka liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Had fi amnin wa salamin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kecelakaan, daripada takdir yang buruk dan daripada kegembiraan musuh atas cobaan dan ujian yang menimpa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau hilangkan nikmat kebaikan yang ada pada kami dan tukarkanlah apa yang kami minta daripada ditolak kepada dimakbulkan ya Allah, dan berilah yang lebih baik untuk kami ya Allah. Ya Allah, lindungkanlah kami dan negeri yang kami cintakan ini daripada mala, petaka dan juga bahaya. Ya Allah, Kau selamatkanlah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu beriman dan kuatkanlah kami dengan penyatuan, terutama di rumah Allah, di rumah-Mu ya Allah. Bagilah kekuatan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.